Engkau dah makan sama-sama, engkau training sama-sama, and then kau tak bertegur siapa. So bagi aku benda tu amat efek pada tim kau. Okay, Assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel YouTube Bola. Terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Kepada korang yang baru datang ke channel ni, selamat datang aku ucapkan. Korang boleh sabar aku baca-baca dengan tekan butang subscribe ke bawah ni. Aku dahulukan dengan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada korang. Hari ni bila kita pakai baju France ni, kita simak pasal Euro, simak sikit lah pasal France kan. Aku boleh concludekan untuk Euro kali ni, Euro yang penuh dengan cukup lengkap. Euro yang penuh dengan dramatik, penuh dengan elemen surprise, dan antara elemen surprise yang kita boleh nampak, of course lah, kita start dengan insiden Eriksen. Sebenarnya kita tengok grup F macam mana pasukan daripada Hungary berjaya untuk mendapatkan mata bila bertemu dengan pasukan France dan juga pasukan Germany. Dan of course pasukan grup F semuanya berkusawan. Kita dapat lihat bagaimana pasukan-pasukan macam Republic Czech berjaya menang dengan pasukan Belanda, and then pasukan Denmark, pasukan yang tak diberi pilihan pada awalnya selepas kalah dengan Finland untuk first game, dan kemudian diorang mara by stage sampailah sekarang ni diorang berjaya untuk melangkah ke semi. Antara benda surprise lain yang orang rasa macam benda ni tak boleh berlaku at least dekat round of 16 adalah kekalahan Perancis kalah dengan pasukan Switzerland, kalah penalti 5-4. Dan untuk dijadikan cerita bila satu-satu tim tu kalah, of course lah media ataupun orang cakap pandit-pandit ni dia akan berikan pandangan sebenarnya apakah punca sebenarnya pasukan Perancis ni boleh bungkus, boleh kalah awal kan. Antara benda yang orang point out, of course, bila Mbappe tak dapat skor penalti yang kelima untuk Perancis. Bila Mbappe tak skor tu, itu adalah one of the point. Tapi sebenarnya orang bandingkan kenapa Mbappe ni tak begitu bagus untuk Euro kali ni kan. Tapi honestly aku cakap, sebenarnya untuk compare statistik untuk kejohanan besar untuk World Cup 2018, kita boleh tengok sebenarnya memang prestasi performance untuk Mbappe memang agak flop lah. Sebab kalau kita compare statistik untuk World Cup 2018, Mbappe dia menjaringkan 4 gol. Dan dia menjaringkan gol penting untuk Perancis masa final bertemu dengan Croatia kan. Dan untuk dibandingkan dengan Euro untuk kali ni, dia langsung tak berjaya untuk menjaringkan gol. Hanya buat 1 assist, and then hanya buat 1 key passes, which is masa bertemu dengan pasukan Switzerland. Sebenarnya ada benda lain yang kita boleh tangkap selepas Perancis out je ni. Ada timbul satu benda lain, iaitu benda ni terjadi sebelum Euro lagi untuk pasukan Perancis lah. Sebab habis je Perancis kalah ni, media ada gembar-gemburkan lah, dia beritahu sebenarnya punca Perancis kalah adalah kerana Mbappe ni tersangat-sangat ego kan. Dia tak respect player senior kan, buat diva kepala sendiri dalam pasukan Perancis. Sebelum kejohanan Euro ni bermula, diorang dapat tahu sebenarnya Mbappe dia ada keluarkan satu statement semasa training yang dia mention simple je, dia kata saya dah bosan, atau saya tak suka, dalam inter yang kasarnya, saya tak suka dengan type player yang macam Inzaghi. So ramai orang tertanya-tanya kenapa Inzaghi kan. Sebab untuk pengetahuan korang, Inzaghi ni adalah seorang player yang berasal daripada Itali dan bermain untuk AC Milan. Dan type of play dia bermain sebagai poacher lah, which is bagi aku penyerang yang sangat berbahaya dalam kotak penalti. So bila orang fikir-fikir balik, orang anggap Mbappe tu refer kepada Giroud. Sebab kerana type of play Giroud adalah sama dengan Inzaghi. Bila keluarnya statement daripada Mbappe ni, sebenarnya benda tu akan efek lah pada pasukan Perancis sendiri sebenarnya. Sebab keharmonian pasukan memang dah tak akan macam dulu, memang dah tak akan harmoni. Mungkin ada yang cakap sebenarnya benda tu ada efek ke sebab Giroud bukannya bermain sebagai first E. Sebenarnya honestly based on experience, aku rasa benda tu memang sangat memberi efek kepada pasukan yang dalam training camp dalam tempoh waktu yang sangat lama. Sebab engkau dah makan sama-sama, engkau training sama-sama, and then kau tak bertegur siapa. So bagi aku benda tu amat efek pada tim kau. Dan of course Giroud dan Mbappe dalam department yang sama, which is bahagian area forward. So benda tu memang of course lah, memang akan memberi impact dan kesan buruk untuk pasukan Perancis. Didier Deschamps dia menggantikan Karim Benzema dan Antoine Griezmann untuk Perancis bermain masa extra time bertemu dengan Swiss, dan end up masa extra time tu Mbappe akan pair dengan Giroud. Dan of course lah benda tu nampak efek lah, dan ternampak Perancis tak dapat skor gol. Dan benda ni pun diragui oleh fan-fan Perancis lah. So nampak lah bila benda ni, keharmonian satu pasukan ni dah tak berada dalam keadaan baik, boleh nampak benda ni akan efek pada tim tu kan. Sebab kalau kita nak compare kepada pasukan Itali untuk Euro kali ni, aku boleh dapat lihat sebenarnya diorang
macam satu family lah, macam satu family. Dan sebab tu one of the most point yang aku rasa bagaimana Itali boleh pergi jauh untuk Euro kali ni. Untuk Mbappe dan juga France dan juga career dia untuk next time, aku rasa mungkin lah nasihat aku untuk Mbappe, aku rasa mungkin dia boleh perbaiki sikap dan turunkan sikit ego dia. Dia sebagai pemain muda boleh ambil contoh bagaimana sikap CR7 ataupun Messi, yang aku rasa tak begitu banyak kontroversi yang diorang buat sepanjang diorang menjadi player. Sebab kita tahu sebenarnya kalau kita tengok Mbappe ni adalah salah seorang player muda yang orang canang-canangkan yang akan menggantikan era Cristiano Ronaldo dan juga Messi kan. So aku harap dia boleh improve and then dia boleh perbaiki diri dia supaya dia boleh menjadi player yang lebih star, Terlanjur aku cakap pasal Euro kali ni, aku just nak share lah aku punya opinion aku. Untuk aku punya pilihan lah, aku rasakan final impian aku sebenarnya adalah Italy versus dengan England lah. Sebab aku rasa kalau aku tanya pun memang ramai nak benda tu lah. Tapi honestly lah, aku rasa bila aku tengok perjalanan Denmark untuk Euro kali ni, aku rasa sangat rugi kalau diorang tak berjaya untuk melangkah ke final dengan apa yang diorang tunjukkan untuk Euro kali ni kan. Dan aku rasa inilah masanya untuk menunjukkan bagaimana Denmark boleh untuk mengalahkan pasukan England kan. Tapi benda tu agak sukar, kita tengok nanti apa yang akan terjadi. Dan aku rasa berbalik pada cerita Mbappe ni, aku rasa aku nak korang komen ke bawah ni lah. Adakah dengan sikap dan diva macam ego Mbappe yang buat ni, adakah itu akan menjadi toksik untuk pasukan Perancis, untuk pasukan PSG ataupun untuk pasukan yang dia akan sertai lepas masuk Real Madrid ke mana-mana? Dan adakah Denmark akan menjadi dark horse, akan mencipta kejutan bila bertemu England dan mungkin jadi juara? Apa pendapat korang? Korang boleh komen kat bawah ni juga. Terima kasih kepada korang yang menonton video ni daripada mula sampai habis. Terima kasih kepada korang yang sentiasa support. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.